Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi ada soalan daripada muslimat, memang kita tak ada nak jawab tadi. Kebetulan kita tak atas ni tak tahu faham mana. Jadi hak yang ada tiga je. Kalau tak ada tak jawab tu minta tulis mulalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana nak tanya bagaimana kita nak bezakan darah haid dan istihadah. Sebab anak keluar darah sama, tapi darah anak keluar bila mana buang air kecil. Ada darah yang keluar ketul-ketul, darah hanya keluar bila ada darah sentiasa keluar untuk anak nak tahu bila anak haid dan bila anak dalam suci. Nak kena okey, sebenarnya soalan ni tak berapa faham. Cuma kita dapat ambil maksud yang umum daripada soalan adalah dia masalahnya setiap kali keluar air kecil, setiap kali dia qada hajat ada keluar darah. Ada seumpama darah. Okey, sekarang ni macam mana dia menentukan haid dan istihadah dia? Okey, untuk menentukan haid dan istihadah dia adalah dengan kita melihat kepada perbincangan yang kita bincang tadi. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Kalau darah keluar lebih daripada 15 hari, maka darah yang keluar lebih daripada 15 hari kalau berhenti sebelum daripada hari yang ke-16, maka semua tu adalah haid. Hari yang ke-16 adalah istihadah. Namun kalau sekiranya tidak berhenti, maka kita kena tengok dia saat itu perempuan hak yang pernah datang darah ke ataupun perempuan hak yang kali pertama. Okey, oleh kerana dia kata dia pernah datang darah, maka sebenarnya dia kena tengok kepada tamyiz. Darah hak yang kuat adalah haid, darah hak yang lemah adalah istihadah. Kalau tidak dapat buat tamyiz, maka dia kena kembali kepada adab kebiasaan sebelum daripada ni. Biasa berapa haid dia? Okey. Seterusnya, perempuan beranak buat kali pertama adalah perempuan beranak buat kali pertama. Darah nifas keluar lebih daripada 60 hari dan dia tidak dapat membezakan sifat darah. Macam mana nak tahu? Okey. Kalau darah keluar lebih daripada 60 hari, sedangkan perempuan ni kali pertama beranak, jadi bermakna dia mubtadaah dalam bab nifas kali pertama. Dan darah keluar lebih daripada 60 hari tanpa berhenti. Kalau berhenti jelas. Ni tanpa berhenti dan darah saat ni tu satu sifat. Maka apabila darah tu satu sifat, kalau daripada segi kaedah asal, kita tengok dia ni dalam kategori mana? 5. Daripada kali pertama beranak, okey, dia mubtadaah. Lepas tu dia tidak dapat membezakan sifat darah, dia ghairu mumayyizah. Apabila dia ghairu mumayyizah, nanti akan kita kalau kita buka dalam buku ni, dia akan sebut pada muka surat 36 nota kaki ada sebut perbahasan tu. Jadi perempuan ni kalau menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, nifas dia adalah satu lahzah sahaja. Lepas daripada tu semuanya adalah istihadah. Cuma kalau tu pandangan mu'tamad. Cuma ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, nifas dia kira ambil ghalib, iaitu 40 hari. Hari yang ke-41 sampai ke 60 lebih semuanya adalah istihadah. Okey. Hukum bagi mu'tadah mumayyizah. Pandai dah guna istilah bahasa kitab. Mu'tadah mumayyizah. Perempuan tu pernah dah beradat keluar darah, dia dapat membezakan sifat darah. Dalam tempoh adatnya dan tempoh haidnya, satu warna sahaja dapat dihukumkan istihadah selepas 15 hari, 15 malam. Jadi mana tempoh haidnya melebihi adat. Bagaimana hukum solat, puasa yang tinggal? Adakah perlu diganti? Ya. Segala sembahyang dan puasa fardu yang kita tinggal kerana kita ingat darah tu darah haid, tiba-tiba ternyata darah istihadah, maka wajib kita kena qada balik. Jadi kena qada balik sembahyang dan kena qada balik puasa. Dia puasa ni sama ada haid ataupun tidak, tetap wajib kena qada. Masalah sembahyang wajib kena qada semula. Kan haid pun wajib kena qada kan. Haid perempuan yang keluar darah haid tak boleh puasa lepas daripada habis Ramadan, kena qada balik. Okey, boleh faham kan? Jadi hak masalah ni adalah sembahyang. Sembahyang wajib dia kena qada balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya,
ketika mandi wajib kita mestilah menggunakan air mutlak kan? Ya. Jadi bolehkah kita semasa mandi wajib menggunakan sabun atau shampoo semasa mandi wajib? Sebab air tersebut dah bercampur dengan sabun. Minta pencerahan. Kita mandi wajib mesti kena guna air mutlak. Dah dalam kita mandi wajib boleh tak kita guna shampoo dan sabun? Tak ada masalah, boleh kita guna. Tak ada masalah. Tapi setelah daripada kita suci dah. Maksudnya kita bersih belaka sekali, kita basuh rata belaka, kita guna shampoo. Kalau dok rata lagi bahan shampoo dah, tak ada orang buat gitu kan? Ke ada? Ada orang gitu. Pergi bilik mandi, ambil shampoo tok atas kepala, ambil sabun buka. Dah air dah pakai lagi. Ada orang. Orang cucur dulu. Betul tak gitu? Dia cucur dulu, lepas tu baru pakai shampoo, baru pakai sabun. Okey, soalannya mungkin gini. Dah ada lagi tempat dok rata tu, dia pakai shampoo dah. Tak ada masalah juga. Sebab lagi kita bilah balik air kan dia hilang sekali dengan shampoo. Okey, jadi kesimpulannya guna shampoo, guna sabun ketika mandi wajib tidak menjadi masalah. Hak tak boleh telang shampoo dengan sabun. Hak tu tak boleh. Guna tak ada masalah, jangan telang aja. Sebab telang memberi mudarat. Baik. Ada juga ke orang telang. Apa tak ada? Tahu tak? Ada jenis orang puang pelik ngidang nak makan sabun. Tahu tak? Memang pelik sungguh. Dan kain ngandung ngidang makan sabun. Tahu tak? Ada orang puang jenis lagu tu. Dia pelik kan? Jangan makan kalau memberi mudarat. Okey. Selesai. Kita akan sambung balik berkenaan dengan istihadah. Okey, jadi istihadah dalam bab haid dia terbahagi kepada 7. Yang pertamanya, perempuan tu kali pertama datang darah, dia dapat membezakan sifat darah. Hak yang kuat adalah haid, hak yang lemah adalah istihadah dengan 4 syarat hak yang kita bincang sebelum daripada ni. 4 syarat tu dinamakan syarat tamyiz. Okey. Yang keduanya, perempuan kali pertama datang haid tapi dia tidak dapat membezakan sifat darah. Menurut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, haid dia sehari semalam, 29 hari adalah istihadah. Ni sekiranya darah keluar secara berterusan. Kalau darah berhenti pada hari yang ke-20, jelaslah tak ada lah. Jadi haid dia sehari semalam, hari yang kedua sampai ke hari yang ke-20 adalah dihukumkan sebagai istihadah. Tidak perlulah sampai 29 hari sebab tak ada dah darah. Okey, yang ketiganya, perempuan yang beradat yang dapat membezakan sifat darah. Maka kita kena utamakan tamyiz ke utamakan adat, utamakan tamyiz. Okey, boleh faham? Walaupun tamyiz menyalahi adat. Okey, boleh faham? Okey, yang ketiga. Yang keempatnya adalah perempuan yang dapat perempuan yang telah keluar darah haid sebelum daripada ni, tiba-tiba bulan ni darah keluar lebih daripada 15 hari. Dan dia tidak dapat membezakan sifat darah, maka kena kembali kepada adat dia sebelum daripada ni. Kena kembali pada adat. Okey, berapa dah 4? Yang kelima, orang suruh kembali kepada adat, tiba-tiba dia lupa adat dia. Tak ingat adat dia. Kadar tak ingat, waktu pun tak ingat. Maksud dia kadar berapa hari sebelum daripada ni. Waktu awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Okey, perempuan ni nama dia perempuan mutahayyirah. Ni nama perempuan mutahayyirah. Perempuan yang tercengang-cengang, yang bengong. Dia tidak dapat menentukan mana haid, mana istihadah. Sebab apabila dia lepas daripada 15 hari, masih lagi keluar darah, ada darah istihadah. Dia pernah dah datang haid. Okey, sepatutnya dia kena kembali kepada adat. Tiba-tiba dia ingat pula adat sebelum ni. Dia ingat setarang adat Allahu Rabbi. Dia ingat langsung. Nama ingat. Nama ingat. Lepas tu nombor telefon ingat. Adat haid je dah ingat. Allahu Rabbi, sudahlah. Nama dia benda mutahayyirah. Perempuan mutahayyirah dia kena mengambil langkah ihtiyat, langkah cermat, langkah berjaga-jaga. Itu langkah ihtiyat. Langkah cermat, langkah berjaga-jaga. Maksud dia, okey, kita kena bincang benda yang diharamkan kepada perempuan haid dulu. Benda yang diharamkan kepada perempuan haid 10 perkara diharamkan kepada perempuan haid. Yang mana dalam 10 ada hak yang disepakati dan ada hak yang berlaku khilaf. Sembahyang haram, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Puasa haram, perempuan yang haid. Yang ketiganya sembahyang, puasa, lepas tu benda lagi. Yang ketiganya tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat, tak boleh. Perempuan yang haid. Yang ketiga, yang keempatnya membaca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran berlaku khilaf. Majoriti ulama mazhab kata tak boleh. Mazhab Maliki kata boleh. Okey, kita ambil pandangan majoriti kerana kita bincang dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh baca Quran. Tapi dengan qasa' Quran, kalau zikir, baca doa daripada Al-Quran tak ada masalah. Okey, 4 dah. Yang kelimanya adalah memegang Al-Quran. Tak boleh. Yang keenam, bawa Al-Quran.
Tak boleh. Yang ketujuh, duduk di dalam masjid. Tak boleh. Yang ke-8 adalah duduk dalam masjid berlaku khilaf. Majoriti ulama kata tak boleh. Mazhab Al-Zahiri kata boleh. Tapi pandangan majoriti ulama, sebab tu lebih ihtiyat, lebih cermat, lebih berhati-hati. Okey, yang ke-8 dia lalu dalam masjid. Kalau dia bimbang, titik darah. Okey, 9. Yang ke-8, yang ke-9 tok lelaki dia nak cerai dia, tak boleh. Ni haram tok lelaki dia. Yang ke-10 adalah tok lelaki dia tidak boleh bersetubuh. Ni haram kepada tok lelaki dia dan haram kepada dia. Okey, ni 10 perkara yang diharam kepada perempuan yang haid. Ketika mana perempuan tu mutahayyirah, ketika dah mutahayyirah saat ni kan, sepatutnya dia kena kembali kepada adat dia. Nak tentukan haid dia, ambil adat dia sebelum ni. Tapi dia lupa adat dia. Kadar pun lupa, waktu pun lupa. Sudah. Apabila gitu, dia nama mutahayyirah. Apabila mutahayyirah, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Lagu mana langkah ihtiyat? Wajib dia kena semayang. Wajib dia kena puasa. Baca Quran tak boleh, hanya sekadar dalam sembahyang sahaja. Pegang Quran tak boleh. Bawa Quran tak boleh. Masuk dalam masjid tak boleh. Duduk dalam masjid tak boleh. Melainkan kalau kerana i'tikaf. Tawaf kalau tawaf fardu tidak menjadi masalah, dibolehkan. Okey, suami dia nak bersama dengan dia boleh. Suami dia nak bersama dia tak boleh. Okey, itu di antara perkara yang perlu dilakukan oleh perempuan istihadah. Lepas tu dia kena semayang setiap waktu. Setiap waktu dia kena semayang, dan setiap waktu dia kena ambil wudu, dan setiap waktu dia kena basuh, kena baluk. Setiap waktu dia kena mandi wajib. Allahu Rabbi latih. Dan benda ni pernah berlaku kepada sebahagian daripada sahabiat. Ada sahabiat tu setiap kali dia nak semayang dia mandi, setiap kali nak semayang dia mandi. Melainkan kalau dia ingat waktu berhenti darah. Lepas aku ingat waktu berhenti darah, ingat aku biasanya garik berhenti darah. Okey, maka ketika dia mutahayyirah, garik saja dia mandi. Hak lain tak perlu mandi. Kalau ingat sikit, tak apa. Kurang dah bahagian mandi. Tak perlu mandi setiap waktu. Allah Rabbi, payah apabila jadi mutahayyirah. Sebab itulah biasanya para asatidah, kalau ada orang puang tanya berkenaan dengan masalah tu, dia akan cuba cari jalan untuk tidak letakkan perempuan dalam mutahayyirah. Tidak nyanya ke dia. Tapi tak apalah nyanya pun. Sebab dia nak buat benda baik. Faham? Buat benda baik ada ganjaran pahala yang besar. Kita banyak dah, kita susah, habis tenaga dengan hal dunia. Takkan tak boleh nak habis tenaga hal akhirat. Ganjaran yang Allah Ta'ala bagi tinggi kerana tingginya kesusahan dalam kita menghadapi ataupun melakukan ibadat tersebut. Ni tengok kita duduk dalam daurah. Allahu Rabbi, daripada pagi sampai ke petang. Macam-macam serbang, daripada hujung kaki sampai hujung kepala serbang. Duduk dalam daurah ni. Tapi kita bertahap. Ada ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan ganjaran yang kecil. Ganjaran yang besar. Tambah-tambah orang puang. Kerana ni termasuk dalam ibadat yang mendekatkan diri daripada Allah. Orang puang nak tahu kedudukan haid dia kerana dia nak melakukan ibadat. Allah Rabbi, ganjaran yang cukup besar. Baik. Kesusahan kita dalam melakukan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, maka begitulah tingginya ganjaran pahala. Okey. Jelas? Itu dipanggil mutahayyirah. Okey, berapa dah? 5? Tinggal 2 lagi. Yang ke-6, diingat kadar sahaja. Berapa hari diingat, tapi waktu pula dah ingat awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Cuma kena ingat, hak yang ingat kadar sahaja, waktu dah ingat, mesti dia kena ingat waktu secara umum. Kau dah tahu langsung, dia sama je ke mutahayyir hak yang pertama. Dia kena ingat juga. Dia tak tahu awal bulan, akhir bulan, tengah bulan, cuma dia tahu permulaan dia bila, dia tahu. Katakanlah hak lepas dah aku mari 5 hari. Awal dia Allahu Rabbi dah ingat, tapi hari ke-10 memang suci. Dia kena tahu gitu. Kalau 5 hari tapi tak tahu awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan, hak ni sama dengan mutahayyirah. Yang kedua mutahayyirah juga, tapi mutahayyirah tidaklah seperti hak yang pertama. Okey, boleh faham? Berapa dah? 6. Yang ke-7, last sekali. Dia ni ingat waktu tapi kadar tak ingat. Waktu ingat daripada 1 hingga 10 awal bulan. Ingat tapi berapa hari aku nak ingat dah? 10 hari? Dah. Tapi berapa hari aku nak ingat? Tapi dalam 10 hari tu Okey, 2 kategori ni dia kena ambil mana hak yang diyakini haid, ambil hukum haid. Mana yang diyakini suci, ambil hukum suci. Mana hak yang kemungkinan haid, kemungkinan suci, maka dia kena mengambil langkah ihtiyat seperti hak yang pertama tadi. Okey, mungkin tak faham, melainkan apabila kita baca, faham dapat kaki kita akan tulis.
Okey, kita pergi kepada hak yang seterusnya. Gambaran kelima, kita tengok mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyatun li'adatiha qadran wa waqta, iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darahnya, malahan dia lupa kadar dan waktu adatnya yang sebelum ini. Dan dia tidak dapat bezakan sifat darah, kita suruh kembali kepada adat. Tiba-tiba dia lupa adat, kadar adat, waktu lupa juga. Okey, maka nama dia mutahayyirah. Gambarannya, seorang perempuan yang mana darahnya datang sebanyak 20 hari dengan satu sifat, dan dia lupa kadar haidnya yang sebelum ini. Begitu juga dia lupa waktu haidnya. Adakah haidnya pada awal bulan atau pertengahan bulan atau akhir bulan. Hak ni kena kira bulan Islam. Hak ni kena kira bulan Islam. Lepas tu kita kena faham. Hukumnya diberikan kepadanya hukum perempuan yang keluar darah haid pada sudut haram mengambil keseronokan pada anggota yang antara pusat dan letup. Tak boleh ambil keseronokan. Untuk lelaki je lah. Haram membaca Al-Quran pada selain daripada solat, haram menyentuh mushaf, membawa mushaf, berhenti dalam masjid dan melintasi dalam masjid jika dikhawatiri darah akan mengotorkan masjid, dan diberikan kepadanya hukum perempuan yang suci pada solat, tawaf, talak dan iktikaf. Dalam masalah tu ambil perempuan yang suci. Maksudnya wajib dia kena sembahyang, wajib kena puasa, boleh dia tawaf, boleh suami dia tolak dia, dan boleh dia beriktikaf, tapi kena jaga jangan mengotori masjid. Dan dia perlu mandi untuk setiap solat fardu. Mesti setiap solat fardu dia kena mandi, kena mandi semua. Melainkan baru tidak perlu dia mandi untuk setiap solat fardu kalau dia ingat darah dia sebelum ni berhenti bila. Kalau darah dia berhenti yang asal je mandi. Hak lain tak perlu mandi. Okey, boleh faham kan? Mandi wajib. Mandi biasa ke mandi wajib? Mandi wajib. Okey kalau mandi biasa tak ada masalah, nak mandi bila-bila pun. Tak mau mandi pun tak apa. Okey, boleh faham? Okey. Gambaran ke-6. Mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratul li'adatiha qadran la waqta, iaitu perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darah. Cuma dia masih ingat kadar haidnya, namun dia terlupa waktunya. Haid dia tu dia ingatlah 5 hari, tapi waktu dia ingat. Tapi kena ingat dia bukan tak ingat langsung waktu. Masalah ni bukan tak ingat langsung waktu. Cuma dia kalau dah ingat langsung waktu, maksudnya haid dia 5 hari, tapi dah tahu awal bulan ke tengah bulan akhir bulan, dia sama dengan mutahayyir hak yang pertama. Hak ni dia ingat permulaan haid dia tu dia ingat. Okey, boleh faham? Permulaan haid dia ingat. Pendek kata hak ni sebenarnya dia ada sedikit persamaan dengan masalah yang ke-7 lagi. Okey, contoh gambarannya seperti seorang perempuan berkata darah haid aku 5 hari dalam 10 hari yang pertama daripada sebulan. Okey, tengok dia ingat adat je, kadar saja, tidak waktu. 5 hari dalam 10 hari yang pertama daripada sebulan. Namun aku tidak tahu bilakah permulaannya. Bila permulaan aku tak tahu. Okey, itu sebab tu dinamakan dia tidak mengetahui waktu dia. Tapi dalam 10 hari tahulah. Tetapi aku tahu bahawa hari pertama itu ialah suci secara yakin. Hari pertama aku tahu suci secara yakin. Hari pertama suci. Manakala pada bulan yang terakhir darah datang secara sempurna. Maksud darah datang secara sempurna maksudnya sebulan darah datang. Okey. Ini tak kat muslimat. Apa dah? Ke tarik sikit Tarik sikit Ke dah tarik berapa? Okey. Di dalam masalah ni kita kena buat contoh 2 bulan, kerana bulan yang sebelumnya adalah